Ada orang. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Suara jelas tak? Minta respon sikit. Ni kita live tengah-tengah malam lah. Orang tengah tidur. Abang Syok saya marah saya. Okey, yang mana sedang menonton tu minta respon sikit. Ada lepak lah. Okey. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi, abang semua, nampaknya saya ni nak kena kerak juga buat live ni sebab dulu saya rajin. Mungkin seminggu sekali saya akan buat live. Tapi sekarang ni bila saya dah berpindah ke Kedah, saya agak sibuk dengan macam-macam benda lah. Dan seperti mana yang tuan-tuan tahu, dan nampak perubahan yang begitu ketara lah dekat page MHR ni. Sebenarnya saya dah set up satu team yang kami sekarang ni bertempat di Tiga Gajah, Kepala Batas, pejabat lah kiranya. Dan di belakang saya ada lebih kurang 10 orang lah yang sedang membantu saya untuk memajukan dan memantapkan lah persembahan video dan sebagainya lah. Okey, dan seperti mana tuan-tuan tahu, baru-baru ni saya live dengan ZRA berkenaan dengan isu Datuk Bahman. Dan seperti mana tuan-tuan tahu juga bahawa selama hari ni saya bawa satu brand nama Geroda Merah dan Katara lah, dua brand lah. Jadi Geroda Merah ni adalah satu syarikat penerbitan buku yang memberi tumpuan kepada buku-buku sejarah, dan satu-satunya penerbit Melayu yang menerbitkan buku sejarah Melayu daripada peringkat swasta lah. Okey, kalau badan kerajaan tu kita ada universiti lah, tapi untuk private sector, hanya Geroda Merah saja yang masih lagi bertahan menerbitkan buku-buku karya Melayu, sejarah-sejarah Melayu yang lama. Kita orang kata apa, kita bagi nafas baru lah. Okey, jadi malam ni saya sajalah nak buat live, dan saya rasa macam ada masa kelapangan lah. Dalam duduk cemur-cemur, duduk fikir macam-macam tu, jadi saya teringat lah kata Shimer. Dia kata masa abang live tu dekat, sama ada dekat YouTube ataupun dekat page ZRA tu, berkenaan dengan cerita Datuk Bahman tu, dia kata macam ada orang komen lah. Ada orang komen kata saya ni terlalu backup institusi kesultanan dan saya mempertahankan institusi pembesar. Okey, so saya pun rasa macam terpanggil lah untuk menjawab soalan ni. Saya faham bahawa sekolah kita dulu kita mengaji dalam silibus orang putih, malah pemikiran orientalis ataupun pemikiran yang tidak memandang kepada pandangan lokal tidak diberi perhatian oleh pengkaji-pengkaji panitia-panitia sejarah yang berada di peringkat sekolah, khususnya yang berada di Kementerian Pendidikan lah. Dan sebenarnya walaupun di peringkat rakyat, kalau kita tengok ada desakan untuk meminta supaya buku teks dipindah. Ulas sikit. Okey, saya ulas. Memindah buku teks, tetapi bila munculnya filem Mat Kilau, kita dah nampak ada social impact dekat situ, di mana orang bukan Melayu pun bersuara bangun menganggap bahawa filem Mat Kilau adalah satu filem berbentuk resis
yang menggambarkan keburukan satu-satu kaum lah. Mana kata orang jahat tu mereka berasa lah kan, macam kita mempertahankan tanah air, kenapa kita nak berasa marah? Tapi seperti mana yang tuan-tuan tahu lah, ada kumpulan-kumpulan yang marah dengan cerita Mat Kilau. Ini adalah seputar sejarah yang berlaku di negara kita. Dan untuk mengetahui tuan-tuan, dulu lagi saya dah beritahu bahawa dalam Malaysia ni orang Melayu lah yang paling suka menjaga hati masyarakat bukan Melayu. Orang Melayu lah yang suka beralah dalam banyak perkara. Akhirnya hari ni generasi baru, generasi kita sedar bahawa kepincangan dan kesilapan yang dibuat oleh zaman-zaman mak bapak kita dulu telah merosakkan generasi milenium lah, generasi sekarang lah, generasi Y yang duk main TikTok lah, tak tahu hala apa semua tu lah. Jadi pada saya, tugas kita sekarang generasi 80-an dan 90-an, kita adalah generasi terakhir dan terawal yang menemui dan berpisah dengan satu-satu teknologi. Kita juga adalah generasi yang masih lagi menghormati orang tua-tua, tetapi juga boleh adapt ataupun boleh mengadaptasi budaya anak-anak muda. Maknanya lapis-lapis adik-adik kita. Walaupun kita ada sedikit ketinggalan daripada segi teknologi, tetapi permulaan sesuatu teknologi itu bermula daripada generasi kita. Jadi kita lah yang bertanggungjawab untuk memulihkan keadaan. Kita adalah kalau orang putih kata the last stronghold. Kita adalah kubu pertahanan terakhir untuk memulihkan generasi Melayu pada hari inilah. Okey. Soalan tadi dah. Sebelum saya nak masuk dalam soalan yang saya tajuk hari ini, so video Isa dia kata ulas sikit istana Kak Ustaz yang dirobohkan sebelah Wisma Persekutuan tu. Okey, untuk makluman, saya pun tak tahu berkenaan dengan isu yang berlaku di istana tu. Cuma yang saya tahu, kawasan daripada menara tu sampailah ke muzium dahulunya, termasuklah dekat Jalan Pegawai ke, dekat Sentosa tu dulunya memang kawasan kerabat-kerabat Kedah lah. Jadi untuk makluman lah, kalau dekat Hotel Sharmila, kalau siapa perasan sebelah menara tu ada satu hotel lah, Hotel Sharmila. Situ ada istana Tunku Yaakob kerabat lah, dan dah dirobohkan. Kebanyakan kawasan-kawasan lama ni sudah jatuh ke tangan waris-waris kerabat lah. Jadi mereka adik-beradik pun ramai, dan mungkin macam kita jugalah tak ada duit. Kalau ada duit pun saya pun tak tahu mereka buat apa. Jadi mungkin mereka rasa bahawa tidak ada kepentingan untuk memelihara kawasan bangunan tersebut lah. Sebab untuk preservation ataupun untuk pemeliharaan memerlukan kos yang sangat tinggi. Dan untuk mengekalkan satu struktur bangunan lama tanpa ada bantuan daripada kerajaan dan masyarakat, memang sangat susah lah. Dan seperti mana kita maklum, orang Melayu ni dia tak ada satu persatuan yang kuat daripada segi duit. Dan ambil contoh lah, macam kita nak bercakap tentang PIBG, Persatuan Ibu Bapa Guru, apabila dikenakan iuran RM50 setahun pun kita dah habisin. Jadi macam mana kita nak kutip duit, kita nak kumpulkan duit untuk kita selamatkan warisan kita. So saya ada panjangkan benda ni kepada Haji Zainal, dan dia kata sayanglah apabila Kedah ni tak banyak bangunan lama. Kalau ada pun roboh dan digantikan dengan bangunan baru. Jadi lama-kelamaan orang Melayu Kedah tidak ada satu pusat untuk melihat macam mana Kedah dulu berada di bawah pentadbiran British, ataupun melihat bagaimana permulaan pemodenan Kedah setelah banyak bangunan dirobohkan. Tapi berbalik pada soalan tadi, balik kepada jawapan yang awal tadi, ialah sebab mereka adik-beradik ramai. Jadi nak tak mau orang kata apa, tak mau nak bergaduh, nak berebut macam kita lah sendiri pun, sebagai manusia, sebagai orang kita ada keluarga, ada adik-beradik, maka jalan yang terbaik adalah musnahkan kawasan tu dan buat pembangunan baru. Jadi saya pun tak tahu macam mana nak cakap. Dan sebab saya tahu ada beberapa kawasan istana lagi yang sedang dalam perancangan untuk dijual dengan harga lebih kurang 20-30 juta lah. Sebab kawasan di istana tu memang orang kata high value, mempunyai nilai yang sangat tinggi.
Dan saya pun tak rasa saya pun tak rasa ada orang Melayu yang mampu belilah. So jadi saya, itulah jawapan saya. Saya tak boleh nak uraikan panjang sebab saya pun tak tahu apa yang berlaku sebenarnya. Okey, Istana Raja Bersiung. Ada yang kata situ Istana Tengku Kudin. Tak mana ni? Kampung Bukit Pinang Okey, untuk kalau di Bukit Pinang tu dia Istana Tengku Kudin. Tengku Kudin adik kepada Sultan Zainal Rashid III, aku tak salah saya lah. Ataupun dikenali dengan Tengku Kudin Kelang. Bukan Istana Raja Bersiung. Kalau Istana Raja Bersiung tu cerita 1000 tahun dulu. Kalau 1000 tahun dulu mana ada apa dah, ranak habis dia dah. Bukit tinggi, tu ya tu. Yang tu Istana Tengku Kudin. Yang tu hanyalah tinggal puing-puing, hanya tinggal tapak saja. Itu pun berada dalam waris, ada pewaris dia. Tanah tu orang berkata sebagai tanah peribadi, diperturunkan kepada kerabat-kerabat Kedah lah. Jadi kena pergi tanya kerabat. Kita sebagai rakyat ni macam tu lah. Bila dah tanah orang ni kita kena faham lah. Dan kita pun, kalau dah kerabat kata dia pun tak mau, kita nak boleh buat apa tanah dia kan. Cuma kalau hampa ada duit, belilah tanah tu dan pelihara lah. Ataupun nak bina balik struktur yang ada, buat. Sekarang ni masalah dia, kita pun tak ada duit. Dan kita pun tak suka nak bersama. Saya tengok orang Melayu, dia suka ada satu hero dulu muncul, barulah dia akan rasa nak berjuang. Kalau dia seorang-seorang, dia rasa macam payah. Tapi macam saya kata lah, berbalik pada cerita macam kita nak kutip duit PUBG untuk kemajuan pendidikan anak-anak bangsa pun kita rasa susah. Ini kan pula kita nak bercakap tentang nilai warisan sejarah yang tak ada nilainya, yang begitu tinggi nilainya. Tak lega demam lega dah, semua tak habis. Okey, saya pun ada bincang beberapa perkara dengan Haji Zainal. So banyak benda yang sedang diusahakan dan sedang dibuat lah. Cuma macam saya kata lah, saya duduk sini baru 3 bulan dan banyak perkara yang saya sangkut lah. Saya nak set up satu tim. Bila kita nak buat satu pasukan, kita seperti biasalah, apa pun kita nak buat, kita kena pakai duit. Dan ada perkara kita buat tu secara percuma. Tapi kita kena faham bahawa selagi mana namanya manusia, selagi mananya tercelik mata sampai tutup mata, semuanya memerlukan kos. Bila memerlukan kos, bukan satu perkara yang senang. Saya tak suka nak bergantung harap kepada badan-badan kerajaan sebab susah, dan saya tak suka nak mengesok, nak merangkak pergi minta bantuan. Jadi pada saya buat dulu. Kemudian kalau mereka main offer, kita terima lah. Kita nak tolak orang nak bagi duit kan. Cuma buat masa sekarang adalah penting kepada kita semua untuk bersatu, bukan sakat senaga, tetapi bersatu daripada segi kewangan. Kalau kita nak preserve betul-betul apa yang kita ada. Kita selalu cakap tentang bagaimana orang-orang Cina berjaya mengurus bangunan warisan, bagaimana mereka bertindak dalam NGO, bagaimana mereka kuat dalam persatuan-persatuan Cina, dan bagaimana Dewan Perniagaan Cina berjaya orang kata apa, mengekalkan kedudukan ekonomi, kewangan dan sebagainya di kalangan masyarakat Cina. Tetapi yang kita tak sedar ialah mereka pun macam kita, ada golongan miskin dan ada golongan kaya. Kalau hampa tengok pasar pekan nat yang Cina, puak Cina semua tu semua Cina-Cina miskin. Sebab tu dia ada pekan nat. Mungkin di Alustang ni saya tak perasan lah, tapi kalau belah 9, Johor, Melaka, mereka ada pekan nat mereka sendirilah. Memang peniaga dia semua Cina. Mereka ni memang golongan miskin, golongan berpendapatan rendah macam kita lah. Tapi sebab mereka Cina, kita tak bercampur dengan mereka, mereka pun tak bercampur dengan kita, maka kita anggap semua orang Cina ni adalah orang-orang kaya. Tetapi apa yang bagusnya berkenaan dengan orang Cina ni ialah walaupun mereka susah, mereka percaya bahawa pendidikan lah yang akan mengubah anak bangsa. Sebab tu mereka sejak daripada tahun 1800 lagi, sejak kedatangan mereka ke Tanah Melayu, kalau mereka baca banyak kajian berkenaan dengan masyarakat Cina, perkara pertama yang mereka buat adalah menubuhkan sekolah-sekolah private. Sebab tu sampai hari ni kita tak boleh nak lawan SJK
Sekolah Jenis Kebangsaan Persendirian lah, ataupun UEC. Itu kita tak boleh lawan. Pasal yang tu memang duit mereka sendiri. Mereka kumpul duit ramai-ramai, kemudian mereka buat sekolah dan mereka jemput cikgu-cikgu daripada negara China untuk mengajak sistem bahasa Cina, penulisan kaligrafi dan sebagainya lah. So benda ni orang Melayu tak ada. Bukanlah saya kata sampai total loss. Kita ada sekolah pondok, kita ada tahfiz dan sebagainya. Tetapi pandangan dan bantuan yang kita berikan ialah lebih menjurus kepada agama. Kita tidak menjurus kepada bangsa, sebab pandangan kita agama, bangsa tidak ada apa-apa, tidak memberi bekas kepada orang Melayu. Yang memberi bekas adalah agama. Itu bagi saya terpulang atas tuan-tuan sendiri untuk menilai dan buat justifikasi. Kalau anda rasa bahawa bangsa juga memberi bekas kepada diri tuan-tuan sendiri sebagai orang Melayu, maka perlulah diusahakan satu cara macam mana nak mengangkat maruah dan martabat orang Melayu, bukan sahaja daripada pendidikan tetapi dalam semua perkara. Agama adalah agama. Agama adalah agama. Tetapi pada saya, kita hidup di dunia, kita perlukan juga ilmu-ilmu yang ada di dunia. Akhirat pun kita perlu. Cuma pada saya, ilmu-ilmu akhirat, kalau kita dengar ustaz-ustaz cerita, jarang sekali mereka cerita berkenaan dengan matematik, sains dan teknologi. Sedangkan Islam itu adalah satu bentuk ilmu yang luas yang mengajar manusia tentang banyak perkara, terutamanya daripada segi moral. Tetapi kalau kita seperti mana kita tahu, Al-Quran juga memaparkan pelbagai ilmu sains yang tidak dapat diekstrak oleh orang Islam itu sendiri. Yang banyak buat ni orang putih lah, orang-orang bukan Islam. Jadi saya rasa sampai masanya lah untuk kita melihat kembali kepada bangsa. Sebab Melayu adalah Islam. Melayu adalah Islam di Malaysia ni, dan majoritinya, dan tanpa orang Melayu, Islam tu tak ke mana. Walaupun kita ada orang bukan Melayu yang beragama Islam, tetapi mereka masih lagi minoriti, dan mereka masih mengekalkan budaya masyarakat mereka sendirilah. Macam Persatuan India Muslim, tu Gen 786, mereka Islam, tetapi cara hidup, budaya, semangat setia kawan, networking bisnes, mereka masih kekal dalam institusi mamak mereka. Begitu juga dengan Persatuan Cina Muslim. Walaupun mereka Muslim, tetapi daripada segi network, daripada segi bisnes, daripada segi social life, mereka masih mengekalkan budaya Cina, budaya Cina Muslim lah. Tapi orang Melayu ni dia terbalik sikit. Bila dia amalkan Islam, banyak yang nak buang Melayu tu daripada diri mereka. Saya tak tahulah apa orang-orang fikir kan. Sebab nak kata kita amalkan sunnah, saya rasa semua orang Islam amalkan sunnah. Semua orang amalkan sunnah, tapi dengan cara masing-masing lah. Tidaklah meninggalkan bangsa tu terus. Tapi orang Melayu ni tinggalkan bangsa. Inilah perkara yang merugikan orang Melayu secara total lah. Sampai kita hilang identiti dan sebagainya. Hari ni nak sembang benda lain, tapi dah melalui benda lain. Okey. Saya ni pasal duk baca komen. Tu yang saya duk jawab ni. Okey, so apa yang saya cerita ni terserahlah pada tuan-tuan untuk buat tindakan. Dan saya buat cara saya lah. Seperti mana saya kata, saya ada 10 orang di belakang saya, dan saya sedang build up, sedang membina satu institusi, satu pasukan yang kami akan cubalah sehabis-habis untuk mengangkat sejarah utara dan negeri Kedah. Satu perkara yang bukan senang, tetapi kalau tak buat, siapa pun takkan buat. Bagi saya lah, ni pendapat saya, sebab saya tak jumpa lagi grup-grup yang ada di Kedah ni memperjuangkan sejarah Kedah. Yang ada pun satu sejarah Kedah, seperti mana kita maklum, mereka ni orang-orang yang dah pencin. So lebih-lebih muda yang bayar-bayar saya 40-an ke bawah ni tak ada lagi. Lebih more to business, dan masing-masing ada matlamat masing-masing lah. Tu saya tak boleh kata apalah. Cuma perkumpulan sejarah ni saya rasa belum ada lagi lebih muda. Okey. Jadi kita berbaliklah kepada isu yang saya nak cerita.
berkenaan dengan ni Shimei ada. Mana Shimei tadi? Tu ada muka dah. Tu Shimei adalah cerita, dia kata abang, masa abang duk cerita-cerita tu ada orang komen, dia kata kalau dia abang kat baju merah tu, kalau dia teror sangat, pasal apa Sultan Kedah jual Pulau Pinang. Jadi saya nak menjawab lah soalan tu. Saya nak menjawab soalan tu. Okey, saya faham bahawa orang Melayu ni selalu marah dengan keadaan yang berlaku kat atas orang Melayu itu sendiri. Saya faham bahawa saya pun sebagai orang Melayu, saya pun kadang-kadang saya rasa kecewa dengan apa yang berlaku kat atas bangsa kita. Tetapi bila saya main umur tahap macam ni dah dekat 40, saya rasa apa-apa pun tindakan kita kena berbalik kepada Allah Ta'ala dan kita kena berbalik kepada agama. Tetapi perbuatan yang salah itu bermula daripada diri kita sendirilah. Dan pada saya, kita ini kurang berilmu dalam melihat ke arah ilmu-ilmu dunia lah. Macam mana kita nak kita kurang dalam ilmu dunia ni, khususnya macam contohnya politik. Kita tak pandai politik yang licik. Bukan saya suruh jadi jahat, tetapi pasal kita ni hidup atas muka bumi. Jadi kita kena ikut rentak bumi lah, kan? Akhirat tu akhirat, kan? Dan kalau kita bercakap tentang politik Islam, banyak orang menjurus kepada kemunculan Imam Mahdi dan sebagainya. Dan kalau kita tengok parti-parti Islam yang ada kat seluruh dunia ni, semua hendak menegakkan undang-undang Islam. Tetapi mereka lupa bahawa kalau kita tengok kepada prinsip-prinsip yang diamalkan oleh Barat, mereka mengatakan bahawa ekonomi lah yang menentukan nasib manusia dan akhirnya kapitalisme yang menguasai dunia. Jadi macam mana cara kita sebagai orang Islam, kita nak menguasai dunia? So suka tak suka, kita kena cari ekonomi lah. Ini yang pernah lah ada orang nak buat duit dinar dan sebagainya, untuk supaya kita dapat menguasai ekonomi dan kita dapat mengangkatlah Islam tu sendiri. Okay, tapi berbalik pada soalan apa cerita yang saya nak cerita hari ni, malam ni, pasal isu Pulau Pinang tu. Okey, untuk makluman tuan-tuan, kita kena sejarah ini, kita kena lihat dia daripada banyak perspektif. Kita tak boleh menjatuh hukum. Ini prinsip asas dalam sejarah. Perkara pertama, apabila tuan-tuan bercakap tentang sejarah, tuan-tuan tidak boleh sekali-kali menjadi hakim kepada sesuatu peristiwa, tetapi sangatlah sukar untuk tidak mengadili apa yang berlaku di dalam sejarah. Yang ni yang orang kata belajar prinsip keadilan moral, ataupun prinsip keadilan moral lah. Maknanya kita tidak boleh membuat hukuman dan kita tidak boleh menjustifikasikan sesuatu peristiwa itu berdasarkan keadaan yang berlaku pada masa kini. Sebagai contohnya, okey, kita marah dengan Najib sebab Najib dia pergi pajak beberapa kawasan dekat Malaysia ni, dekat China. Jadi kita anggap bahawa apa yang berlaku hari ni, bila kita baca sejarah, kita rasa benda yang sama apabila Sultan Melayu pun buat benda yang sama. Kalau tuan-tuan tengok dalam keadaan sejarah tahun 1700, masa kedatangan British dan Barat, tak sama dengan keadaan politik yang berlaku pada zaman kita. Walaupun kita ada tekanan daripada politik antarabangsa, tetapi tidak sampai kita ini diganggu-gugat, tidak sampai kita ini diugut untuk dijajah. Itu ada beza. Tapi zaman tahun 1700, 1800, zaman yang terlalu terbuka, di mana imperialisme dan perluasan kuasa-kuasa Barat telah memberi tekanan yang begitu dalam bagi negara-negara kecil, negeri-negeri kecil yang tidak mempunyai kekuatan tentera. Berbalik pada isu Pulau Pinang, okey, seperti mana yang kita faham dulu, lama dah saya duk ceramah-ceramah. Hari ni saya nampak lah bahawa orang Melayu pun dah mula tak bercakap bahawa Perancis Selatan bukan pembuka Pulau Pinang. Dan semua orang sedar bahawa hari ni Pulau Pinang sememangnya mempunyai orang Melayu. Saya pun ada keluar dekat majalah, dekat surat khabar, saya pun ada menyatakan bahawa dalam
satu rekod yang berada di London. Dekat Malaysia tak ada rekod tu. Saya baca pun dekat London. Saya baca online, tu pun baca sikit saja. Dia kata Princess Light, apabila Princess Light datang ke Pulau Pinang khususnya, Princess Light kata orang Melayu dah ada di Pulau Pinang, khususnya di Pulau Jerjok, dan ada juga di Sungai Aceh, belah balik pulau pun dah ada orang. Jadi benda tu sebenarnya membuka mata ramai orang lah. Saya pun rasa saya pernah tulis lah dekat Facebook, dekat page ni. Dan betul ke Sultan ni jual Pulau Pinang? Okey, untuk makluman tuan-tuan, pada tahun 1785 Princess Light duduk Pulau Pinang, menduduki Pulau Pinang ataupun merampas Pulau Pinang pada tahun 1786. Apa yang berlaku pada tahun 1785 dan 1786? Yang ni yang kita tak tengok. Ramai orang tak tengok. Orang suka tengok. Kalau orang tengok contohnya, kalau macam nak contoh, orang suka tengok pada satu subject matters, pada satu sudut pandang. Kalau dia tengok pokok, dia tengok dahan saja. Dia tak tengok daun, dia tak tengok ranting, dia tak tengok akar. Ini yang berlakulah kepada orang-orang awam yang nak bercakap tentang sejarah. Okey, pada tahun 1785 dan 1786, ini saya pernah cerita kot, ataupun saya pernah tulis. Masa tu kerajaan Siam, kerajaan Ayutthaya telah pun menyerang Patani. 1786 kan Patani jatuh ke tangan Siam. Jadi pada masa serangan tersebut berlaku, Sultan Muhammad Patani telah meminta bantuan daripada Sultan Abdullah untuk berperang bersama-sama menyelamatkan Patani daripada Siam. Okey, akibatnya Sultan Abdullah membuat keputusan untuk menghantar 10,000 pahlawan-pahlawan Kedah ke sempadan Kedah Patani di Chenak. Chenak tu dulu Kedah punya. Kedah punya Chenak tu. Chenak ni lah waris, orang kata apa, kalau makam di Limbung ni ada waris-waris Chenak. Contohnya macam Tengku Anum. Tengku Anum tu kalau tak salah saya main daripada Chenak lah. Okey. So apabila Kedah kosong, tak ada tentera, Princess Light yang pada ketika itu sememangnya sangat akrab, malah dia adalah anak angkat kepada Sultan Muhammad Jiwa, melihat kepada peluang terbuka untuk menduduki Pulau Pinang. Jadi masa tentera Kedah semua pergi naik atas, dia pergi pacak bendera dan dia claim bahawa dia telah membuka Pulau Pinang. Yang ni yang berlaku. Jadi pada satu sudut, ya, memang ada kesilapan taktikal dan kesilapan Sultan Abdullah juga, kerana tak menyangka lah. Bukanlah kata dia percaya, saya rasa lebih kepada dia pun tak sangka Princess Light nak buat macam tu. Sebab pada tahun 1782 Princess Light telah diberi kebenaran untuk menduduki Kuala Kedah. Kuala Kedah dipajak kepada Princess Light. Daripada kawasan dipajak ini, minta tu ialah daripada Kuala Muda sampai Kuala Kedah dan sampai Kuala Muda, sepanjang persisir. Sepanjang persisir tu dipajak kepada Princess Light. Tujuan pajakan tu dibuat, kalau kita baca IOR, kalau kita baca SSR, Set Settlement Record, Set Settlement Factory Record. Okey, kalau kita baca rekod-rekod ni menyebut bahawa perjanjian yang dibuat di antara Sultan Muhammad Jiwa dan Sultan Abdullah kepada British adalah tujuan untuk mendapatkan perlindungan ketenteraan daripada British untuk melindungi Kedah daripada serangan Bugis dan Siam. Sebab tu Kuala Kedah dipersetujui untuk dipajak kepada British. Tapi sebenarnya British pun tak tahu. British Bengal, dia tak tahu apa yang berlaku. Jadi yang duk buat manipulate ni adalah orang kata apa, penipuan yang dibuat ni sebenarnya oleh Princess Light dan Captain Scott, James Scott, kawan baik kepada Princess Light. Sebenarnya kalau kita tengok lagi ke belakang, pada tahun 1730 apabila Princess Light
pertama kali datang ke Kedah, dia duduk di Phuket. Daripada Phuket dia akan pergi ke Langkawi. Pada Langkawi dia akan lalu Pulau Pinang. Sebelum tu dia akan singgah ke Kuala Kedah, kemudian dia pergi ke Pulau Pinang, kemudian dia pergi Aceh. Ini adalah laluan dagang Francis Light. Jadi Francis Light ni ulang alik. Berapa puluh tahun dia ulang alik. Sampailah dia dengar berita di Bengal. Dia kata British Bengal sedang mencari satu kawasan baru di kawasan Selat Melaka, dengan tujuan untuk menghalang kedudukan Belanda, Perancis dan Sepanyol daripada masuk ke kawasan Selat Melaka. Jadi apabila Francis Light dengar benda tu, dia pun nak cari peluang lah. Dia kan opportunis, dan dia cari peluang, dan dia masuk ke dalam Istana Kedah lah, dan berjaya mendapat perhatian daripada Sultan Muhammad Jiwa. Ada banyak rekod yang saya jumpa berkenaan dengan Sultan Muhammad Jiwa dalam hubungannya dengan Francis Light. Tapi benda ni saya kena ambil masa yang lama. Sebab saya seorang, saya kena banyak tengok, dan saya pun ni sibuk dengan macam benda ni tak dan. Cuma saya baca sekali lalu lah. Okey. Kemudian apabila sampai satu tahap, ada cerita mengatakan bahawa Francis Light ni dikahwinkan dengan anak Sultan Muhammad Jiwa. Ada yang kata anak angkat, ada yang kata dayang dan sebagainya. Okey, untuk rekod sebenarnya perempuan yang dia kahwin tu adalah gundik. Anak gundik. Sultan biasalah dia ada gundik. Dia gundik. Perempuan tu nama Martina Rosales. Gundik ni bukan kata semestinya Melayu. So nama dia Martina Rosales. Martina Rosales ni kemudiannya kahwin dengan Francis Light, dapatlah nama Lanun Light dengan, saya tak ingat lah lagi seorang nama apa. Yang Lanun Light tu yang pergi buka New Zealand tu. Okey, kita pendekkan cerita tentang tu. Kemudian kalau kita tengok pada tahun 1780 sehingga tahun 1787, 1786. 1786. Okey. 1776 berlaku peperangan di antara kerajaan Kombaung dan Chakri, Ayutthaya, dengan kerajaan Ayutthaya, di mana Ayutthaya dikalahkan pada tahun 1776. Dan perkara ini memberi kesan yang sangat besar kepada Kedah, sebab Kedah berada di sempadan di kedua-dua negeri. Kedah yang tuan-tuan tengok hari ini bukanlah seperti mana yang dulu, Kedah sempadan yang baru. Kedah yang lama bersempadan dengan Siam dan bersempadan dengan Burma. Jadi kawasan sempadan ni di kawasan Panga, Terang dan sebagainya itu adalah kawasan Kedah yang apabila berlakunya peperangan turut memberi kesan secara tak langsung kepada Kedah. Ini orang kata international relation. Okey. Akibat daripada peristiwa-peristiwa tu, maka Kedah ni kuih lama, kuih lemah, semakin kurang tentera dan sebagainya. Dan kalau tuan-tuan baca dalam Chronicle of Burma yang diterbitkan di dalam Journal Siam Society oleh Hayawazin, saya tak ingat dah nama tu, tapi dia orang Burma lah, saya ada simpan dia punya artikel tu. Dia menyebut ketika berlaku peperangan di antara Ayutthaya dan Chakri, Ayutthaya dan Tokon Baung, masa tu kerajaan Burma ni pergi serang Bangkok. Seramai lebih kurang 300,000 tentera daripada Burma bertempur dengan 300,000 tentera Siam. Hampa bayanglah, orang Kedah ni masa law ni pun ada, orang kata saya tengok perangkaan 2.1 juta orang Kedah yang berada di Kedah ni. 2.1 juta. Agak-agak tentera dah berapa? Kalau dulu-dulu agak-agak orang Kedah dah banyak mana. Jadi bukan kelemahan, dia kekurangan tentera menyebabkan kita terpaksa beralah. Dan akhirnya Sultan Abdullah, Sultan Muhammad Jiwa membuat keputusan, khususnya Sultan Abdullah lah, membuat keputusan untuk berbaik-baik dengan kedua-dua belah pihak lah. Maknanya dengan kawan ni pun bagi beras, dengan kawan tu pun bagi beras. Tetapi yang lebih teruknya apabila Kedah terpaksa bagi banyak beras kepada Siam, termasuklah bantuan logistik kepada Siam. Sebab itulah Sultan Abdullah
Cik Pidwih ni, jangan soalan lain. Relax. Nanti kita contoh. Ni kita nak fokus Pulau Pinang. Okey. Jadi Allahumma salli ala Muhammad, lupa habis dah. Kita ni baca soalan ni. Tolak tepi dulu. Okey. Jadi bila kerajaan Kedah tak ada duit, maka apabila tak ada duit, sebab itulah perjanjian pajakan tu dibuat kepada British. Tahun 1772 Siam jatuh 1776. So 1772 dibuat satu perjanjian perlindungan, persahabatan dan perlindungan di antara British. Sebenarnya perjanjian tu tipu tau, sebab British tak tahu. Perancis Light memang dia gunakan nama EIC. Sebenarnya dia bukan kerja dengan EIC, dia kerja dengan Jordan and Sullivan, satu syarikat kecil yang tak ada kaitan pun dengan EIC. Tetapi Perancis Light ni dia menipu. Ni yang kita kena bongkar balik. Dan 1772 jatuh. Namun perjanjian yang dibuat di antara Sultan Sultan Muhammad Jiwa dengan Light tu dibatalkan oleh Sultan Muhammad Jiwa. Sultan Muhammad Jiwa kata hang muhung. Hang muhung, hang kata nak lindung kami, padahal apa haram pun tak ada. Masa ni lah juga satu syarikat daripada Denmark, ataupun disebut sebagai syarikat Hindia Timur Denmark, itu syarikat Hindia Timur Inggeris kan, Hindia Timur Denmark, telah menawarkan kepada Sultan Muhammad Jiwa dan Sultan Abdullah untuk melindungi Kedah lah. Ada surat dia, ada lah surat dia, pernah lah melayang dekat dalam Facebook ni, ada orang bisa jumpa surat tu. Okey. Jadi keadaan politik itulah yang berlaku. Kemudiannya bila 1770 apabila Chakri naik pada tahun 1786, 1779, 1780 lah, Rama 1 naik, ataupun dinasti Chakri muncul. Dan Chakri telah memperluaskan semula kawasan-kawasan jajahan yang pernah berada di dalam Chakri. Dia pergi perang habislah, sampailah dia serang Patani pada tahun 1786, yang akhirnya menyebabkan Patani jatuh. Kedah ni dia tak serang pasal tak dan. Ini saya duk baca dalam penulisan Siam lah. Dia kata Kedah ni dia tak dan nak serang pasal, saya rasa itu alasan saja. Sebenarnya Kedah mendapat perlindungan daripada Burma, sebab dalam buku The History of Siam 1926, Clement Publication, tulisan W.A.R. Wood menyebut bahawa ada satu ketika tu lebih kurang tahun 1785 macam tu, kapal dagang daripada Burma, kapal perang Burma telah mendarat di Kuala Kedah dan meminta bantuan daripada Kedah. Dan selepas bantuan diberikan, tentera Burma telah menyerang kawasan Segenting Kera sampailah ke Ligok. Dia pukul habis. Tapi dia tak bertahan di kawasan Segenting Kera. Mungkin sebab kawasan tu jauh daripada Burma, dan daripada segi logistiknya mungkin susah. Dan kalau kita tengok kedudukan Ligor yang berada di sebelah Kelantan, jadi dia lebih dekat dengan Menam Chao Phraya ataupun dekat dengan Bangkok. Jadi kalau Bangkok mai serang lurus, dia akan mai kot jauh. Jadi susah untuk Burma mempertahankan kawasan yang ditakluki lah di kawasan Segenting Kera. Lah ni baru saya faham pasal apa Burma ni dia tak pernah serang Kedah, ataupun Siam pun tak sempat menyerang Kedah. Sebenarnya kalau ikutkan, memang Raja Siam memang dia bara sungguh lah dekat Kedah. Tapi dia tak sempat, sebab bukan tak sempat, tapi sebab ada perlindungan daripada Burma secara tak langsung. Okey. Jadi apabila dipajak 1786, bukan dipajak tau, Pulau Pinang tidak dipajak pada tahun 1786. Yang ni kita kena clear betul-betul. Pulau Pinang tidak pernah dipajak pada tahun 1786 seperti mana dakwaan yang dikemukakan oleh banyak orang.
Tidak ada, dia ada draft saja, draft perjanjian yang mengatakan bahawa Pulau Pinang hendak dipajak 1786. Tetapi kenapa berlaku 1786 tu? Sebenarnya draft surat itu telah dihantar kepada Sultan Abdullah. Apabila Sultan Abdullah dengar Perancis Light duduk di Pulau Pinang, dia patah balik. Sebelum dia patah balik tu, dia ada hantar surat. Ini tuan-tuan boleh baca dalam Colin McKay, The History of Phuket, yang menyebut bahawa ketika Kedah Sultan Abdullah hendak berperang dengan Siam, dia telah meminta nasihat daripada Perancis Light. Sebab Perancis Light ni boleh katalah adik angkat dia lah. So dia percayalah, saya rasa bukanlah adik angkat sangat, tetapi sebab dia orang putih. Macam kita lah, orang Melayu lah ni, kalau tengok orang putih excited sangat, rasa macam teruja sangat. Orang Melayu kan jenis pork buih macam nak dah. Saya tak tahu nak kata, aku tengok orang putih tu dia macam respect gila. So saya rasa benda sama lah yang berlaku kepada Sultan Abdullah kan. Mungkin sebab dia tengok orang putih ni dari segi sains dan teknologinya moden, so dia rasa boleh rely on ataupun boleh bergantung kepada orang putih lah. Jadi dia minta nasihat kepada Perancis Light. Perancis Light kata, kalau tuanku berperang dengan British, dengan Siam, maka bersiap sedialah sekiranya Siam datang menyerang kembali. Dan tuanku kena tahu bahawa Kedah ni tentera dia tak ramai dan persenjataannya kurang. Jadi bersediakah Kedah untuk berperang dengan Siam? Jadi Sultan Abdullah ni fikir mai, rosak baliklah ke Alutang. Kemudian dia dengar cerita Perancis Light ambil Pulau Pinang. Bukan buka, dia merampas Pulau Pinang daripada Sultan Abdullah. Maka Sultan Abdullah pergi duduk di Kuala Muda. Tu cerita Kuala Muda. Sebab tu ada Kota Kuala Muda. Kota Kuala Muda ni bukan baru. Kalau saya baca yang kajian-kajian terbaru ni menyebut bahawa Kota Kuala Muda muncul pada zaman Sultan Mahmud Jiwa, tetapi tidak ada penjelasan lanjut apa yang berlaku di Kuala Muda. Okey. Masa dia duduk di Kuala Muda tu, dia hantar utusan. Salah seorangnya Tunku Muhammad Zahir. Tunku Muhammad Zahir ni adalah ayah kepada Tengku Kudin. Makamnya ada di Kancut. Kemudian dia hantar Tengku Zainuddin, yang kemudiannya menjadi Sultan Zainuddin, adinda dia. Kemudian Tengku Temenggung Desa, Datuk Bendahara, untuk berbincang dengan Perancis Light. Kalau hampa baca dalam IOR G34 tu, dikeluarkan surat kepada orang Melayu yang berada di Pulau Pinang, orang masyarakat dagang, orang Bugis, orang Jawa, orang Melayu, macam-macam orang lah, orang Boyan yang ada di Pulau Pinang tu. Jadi maka berkatalah para pembesar Kedah ni, wahai orang-orang Melayu, kalau hampa ni adalah orang Islam, kalau hampa mengucap 2 kalimah syahadah, maka keluarlah daripada Pulau Pinang dan janganlah bersekongkol dengan orang kafir. Kafir tu Perancis Light tu lah. Dia kata, janganlah hampa bersekongkol, sesungguhnya kami nak berperang dengan orang putih. Apa sama ada hidup atau mati atas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kami akan berperang. Kami akan merampas balik Pulau Pinang. Jadi nak jadi cerita, surat tu sampai dekat Perancis Light. Ada satu barua. Dia minta masih cakap kasar kan. Tapi biasalah orang Kedah kan. Dia ada satu barua ni, dia pergi cerita dekat Perancis Light. Dia kata, ni Tuan Light, ada orang mau serang Kedah, nak serang Pulau Pinang. So Perancis Light buat keputusan, okey, tak apa, kita akan buat preparation apa yang patutlah. So sebenarnya semenjak tahun 1785, masa Sultan Abdullah pergi ke Patani, Perancis Light dah buat perancangan. Benda ni dia ada cerita dalam diary dia, dalam surat-surat dia kepada Bengal. Yang kita baca ni, yang Prof Murad bawa balik ni, one side story saja. Surat Light kepada Sultan Abdullah. Ni surat-surat, orang kata surat-surat sampingan, saja nak delay masa tau. Kalau hampa baca betul-betul, sebenarnya surat Light dengan Abdullah, Sultan Abdullah tu surat untuk delay saja, untuk melengah-lengahkan masa. Sebab Perancis Light sedang menunggu 10,000 tentera sepoi India untuk mai ke Pulau Pinang. Dan dalam laporan tu menyebut bahawa dalam satu surat
Saya tak ingat tarikh dia, 1 Mei 1785 macam tu lah. Dia kata pada 1 Mei 1791 dan berapa Jun tau, berapa hari bulan tau, 1786 tu, Perancis Light kata, okey, contoh 1 Mei 1791 satu perjanjian akan dibuat di antara Pulau Pinang dengan Kedah, di mana Pulau Pinang akan diserahkan kepada British. Perancis Light ni dia dah plan dah. Dia kata pada tarikh sekian-sekian ni mesti jadi punya perjanjian ni. Macam pelik kau kan. Macam tak tahulah kot mereka ni Freemason punya orang kan. Mereka boleh predict masa. Okey. Jadi tentera Kedah ni pun mulalah orang kata buat persediaan untuk berperang lah. Tapi tak perang pun. Tak berlaku serangan pun. Dan tak semena-mena datang satu angkatan, mereka kata Lanun lah, daripada Siak. Daripada Siak mai ke menyerang Batu Kurau. Dan apabila menyerang Batu Kurau, mereka pergi ke Pulau Song-Song, Pulau Sayak dan sebagainya. Mereka nak serang Kedah. Ada dalam surat menyebut bahawa Sultan Abdullah telah berpatah balik ke Kuala Kedah, dan mengarahkan supaya tentera-tentera Kedah yang berada di laut supaya berjaga-jaga. Dibuat curfew, ada tulis. Orang-orang kampung dia kata bersedia akan ada serangan daripada Lanun. Diisytiharkan darurat di kawasan Kuala Kedah. Tapi entah macam mana tau, geng-geng Lanun tu tak jadi. Dan dikatakan bahawa mereka telah berpihak kepada Sultan Kedah, Sultan Abdullah. Itu yang kata masa nak perang tu ada Lanun dengan tentera Kedah duduk sekali. Yang ni yang ada orang kata permulaan perang musuh bisik. Ada pandangan macam tu. Okey, pendek cerita, bila berlaku perbincangan, pumpang duk bincang, tak surat PMIM, sambil lah hantar surat kepada Sultan Abdullah, dia hantar surat juga kepada British Bengal menyebut apa yang sedang berlaku. Okey, pihak British Bengal kata macam ni. Sultan Abdullah kata, hang bagi balik, hang bayar pampasan 30,000 dah hang keluar, ataupun kami bagi kat hang pajakan 10,000, 30,000. Boleh diminta 30,000 pampasan dan 30,000 wang pajakan. Lepas tu Pancilat bayar. Pancilat bayar hanya separuh. Jadi Sultan Abdullah ni dia marah. Dia kata, pasal apa hang bayar separuh, hang kata nak bayar penuh. Jadi yang tu yang antara sebab yang berlakunya perang pada tahun 1791. Tetapi apabila Pancilat hantar surat kepada Bengal, Pancilat kata, patutkah aku bayar 30,000 ni? Pihak Bengal kata, bayarlah. Bayar. Sebab tak mau ada masalah, tak mau berperang, sebab kita pun tak sempat nak berperang dengan orang Melayu, sebab kita sibuk dengan India. Maka apa yang Sultan Abdullah nak tu bagi, maka bagilah 3. Tapi Pancilat ni dia tak bagi. Dia yang pusing, dia pusing duit tu, dia pusing lalas tinggal 10,000. Jadi bila 10,000 berperang lah, perang. Ketika tentera Kedah berkubu di kawasan Seberang Perai, di kawasan Bagan Jerman itulah, Captain Scott dia tengah duduk berbincang dengan geng-geng pemesak di Kuala Muda. Pancilat kata, esok pagi kita pergi serang. Pukul 4 pagi mailah perahu British daripada Pulau Pinang menyerang kubu Kedah. Maka kalahlah Kedah. Naknya Kedah pun acah-acah je nak serang, tak serang-serang pun. Saya rasa sebab dia tak serang adalah satu kelebihan Pulau Pinang, iaitu Fort Cornwallis yang ada meriam yang besar. Picak 2 kali jugalah. Lepas tu ada 2 kapal perang yang melindungi Pulau Pinang, duk pusing kat Penang tu. Jadi picak 2 kali jugalah kan. Dan pada masa tu juga Kedah duk sibuk bertahan di kawasan Phuket dan sebagainya. Ini pun saya nak kena tengok balik pasal apa tentera Kedah tak pi. Okey, cuma dia kata ada pau-pau lah, pau-pau kecil. So macam tak logik juga kan, sebab dalam Syair Jom Salang ada sebut 7 armada ataupun 1 armada fleet. Fleet tu armada no. Satu fleet Kedah. Ada kapal yang berada di Kedah lah. Mungkin kapal itu dibina pada tahun 1800 tu, wallahu alam. Okey, tak apa tu. Lepas tu bila diserang, dia buat perjanjian. Maka dalam perjanjian tu disebutlah bahawa
pada 1 April 1791, Pulau Pinang dipajak secara rasminya kepada British. Jadi jawapan dia, ni bateri saya nak habis ni. Jawapan saya mudah saja. Seperti mana tuan-tuan dengar, Sultan Abdullah tidak pernah menyerahkan kedaulatan Pulau Pinang kepada British. Tetapi akibat serangan mengejut, boleh kata kita kalah lah, senang cerita kita kalah, dan kita tak mampu untuk berperang semula, ataupun kita tak boleh nak lawan balik British, maka terpaksalah diserahkan Pulau Pinang kepada British. Benda ni pun diberitahu oleh Francis Light. Francis Light beritahu, aku dah dapat dah Pulau Pinang. So pihak British Bengal kata, kalau hang dah dapat tu hang punya pasal ya, hang tanggung sendiri. Sebab tu yang ni lah jawapan dia. Ni satu lagi jawapan dia. Sebab tu semasa Francis Light duduk di Pulau Pinang sampailah dia mati, British buat tak tahu. Sebab British memang polisi dia pada masa tu, dia tak mau campur tangan dalam isu Pulau Pinang. Tapi orang kata benda dah ada, guna je lah kan. So selepas Francis Light mati, maka diambil lah Pulau Pinang dan dibuat satu perjanjian baru. Yang tu yang main perjanjian 1802, mengesahkan pendudukan Pulau Pinang oleh British secara rasminya oleh Crown Agent, Ejen Mahkota. Yang tu kemudiannya menjadi koloni. Barulah diiktiraf Pulau Pinang tu sebagai satu koloni. Tapi masa Francis Light, Pulau Pinang adalah tak ada apa function pun. Ni cerita yang digembar-gemburkan oleh Orientalis, yang mengatakan Francis Light telah ni penipuan sejarah yang paling besar dalam sejarah Melayu di Malaysia adalah Pulau Pinang. Kalau bagi kita ni, ni lah, bagi saya lah, inilah penipuan sejarah yang paling besar sekali yang berlaku kepada orang Melayu selama kita merdeka ni, selama kita duduk bawah British lah. Daripada tahun 1874 sampai kita merdeka 1957, lebih kurang 100 tahun lebih tu, kita telah ditipu bahawa Sultan Abdullah menyerahkan Pulau Pinang. Pulau Pinang dibuka oleh Francis Light. Ini benda yang orang kata kencing, kena kencing basah. Okay, so tapi nak kata serah pun tak boleh. Bukanlah kata serah, memang dia serah. Nak kata Francis Light, yang ni pun satu benda yang pelik. Sebab sepatutnya orang kata apa, saya pun tak tahu British polisi macam mana. Cuma selepas Pulau Pinang diduduki pada tahun 1791 secara rasminya, duit pajakan dibayar kepada Kedah. Duit pajak tu bayar. Sebab dia kata perjanjian 1791 membatalkan perjanjian 1786. Tetapi isi yang terkandung dalam perjanjian 1786 telah ditambah baik dalam perjanjian 1791. Ada penambahan dibuatlah dalam perjanjian 1791, improvise. Tetapi tidak membuang perjanjian 1786. Perjanjian 1786, saya nak maklumkan lagi sekali, tidak ditandatangani oleh Sultan Kedah, tidak pernah diakui dan tidak pernah dipersetujui. Draft perjanjian tu memang ditulis oleh pihak Kedah. Dia kata, Kedah kata nak buat macam ni. Adakah British setuju? Tidak ada satu persetujuan rasmi daripada pihak British, daripada kerajaan British di London tu. Jangan kira Francis Light. Francis Light ni dia bukan siapa-siapa, dia orang biasa. Di Britain tu tak ada kata putus pun. Tidak ada satu surat daripada kerajaan British pada masa tu mengatakan bahawa mereka bersetuju untuk menduduki Pulau Pinang. Cuma mereka kata, cuma bila Francis Light cerita-cerita, mereka layan je pasal dia adalah rakyat British. Okay, so saya harap clear lah persoalan dia. Persoalan yang saya nak cerita ni ialah Sultan Abdullah tidak pernah menjual Pulau Pinang. Sultan Abdullah tidak pernah menyerahkan kedaulatan Pulau Pinang, walaupun pada asalnya bercadang untuk membuat perkara yang demikian, tetapi akhirnya tak jadi, patah balik. Sebab tu nak perang pada tahun 1791, tetapi kalah. Bila kalah tu terpaksa akor. Tu cerita 1791. Okey, so kita nak tengok soalan. Kena potong video. Kena potong video ni buat TikTok.
InsyaAllah. InsyaAllah. Okey, ada soalan? Saya tak mau cerita kemudian lepas jauh-jauh lagi. Saya tak mau cerita 1802. Lepas tu 1831 saya pernah tulis dah. Benda tu dalam tahun lepas saya tulis. Artikel tu yang saya tulis itulah menyebabkan saya dapat jumpa MB Kedah lah. Sebab tu bila saya tulis pasal isu Kedah Pulau Pinang, banyak orang seriau. Saya cerita sejarah, saya bukan ada ketinggalan apa. Saya tak ada ketinggalan apa. Saya cerita sejarah sebab saya orang sejarah. Okey, ada soalan? Sebelum saya nak tidur. Shoot saya ajar. Tak ada. Okey. Jadi nanti saya mungkinlah tengoklah, saya akan compile. Akmal nanti tolong Ustaz Akmal. Tu apa GSPP tu ada. Nanti tolong Ustaz buat video TikTok lah. Potonglah, ambil suara sudah lah. Ambil lah part-part penting tu. Kita up balik cerita Kedah Pulau Pinang. Sebab isu tu dah sejuk, kita lagi panas balik. Okay. So kita, bagi saya lah sebagai penutup, kalau kita nak bercakap tentang sejarah, kita kena ada pembacaan yang luas. Kita tak boleh, walaupun macam saya baca IOR. IOR tu rekod British tau. Walaupun saya baca daripada pandangan British, tetapi bagi saya IOR G34 tu sangat jujur. Dia, kita kena buat penilaian. Tetapi orang-orang yang menggunakan rekod IOR tu, Indian Office Record, benda ni yang saya tak boleh nak beli ni. Benda tu duduk kat London. Saya pun tak tahu macam mana nak beli. Banyak contoh dia IOR ni. Kalau hampa baca, dia ada 20 grup kot yang cerita pasal Pulau Pinang. Yang cerita pasal, bukan kata Pulau Pinang, yang cerita Activity East Indian Company, syarikat Indo Timur Inggeris dekat Tanah Melayu. Ada 20 grup. Benda ni duduk kat London. Saya pun tak tahu macam mana nak beli. Kalau ada yang pandai-pandai yang tengok live saya malam ni kan, yang mungkinlah student ke lecturer ke apa ke, tolonglah saya Ustaz. Kalau hampa tak mau buat pasal Pulau Pinang pun tak apalah, mainlah saya buat. Tapi saya nak beli benda tu. Dia duduk dalam online lah. Kalau beli mungkinlah kita kena offline kan. Tapi dah mahal lah pula. Tak apalah tu. Okay. Jadi orang yang menggunakan, kalau banyaklah saya tengok buku, saya tak ingat lah British Penang apa yang dekat Pulau Pinang yang dia terbit. Maka London, dia guna rekod sama. Banyak orang Pulau Pinang, khususnya bukan Melayu, yang menggunakan rekod yang sama. Dia pun tak cerita benda ni. Dia pun manipulate data. Banyak dia cover. Saya baca, kata haram tu yang tutup sejarah Melayu. Hampa tutup, maknanya depa tutup lah kebenaran yang berlaku dalam sejarah. Depa muhung kita. Bukan depa muhung nak. Yalah, saya pun tak tahu muhung lah kot no. Tapi salah kita juga sebab kita tak menyerang. Sebab sejarah Pulau Pinang ni, mana ada buku sejarah Pulau Pinang? Yang ada hanya buku sejarah Pulau Pinang awal terbitan USM. Lepas tu mana ada dah buku lain. Mana ada buku lain, sama ada orang Kedah sendiri tulis ke, orang Pulau Pinang sendiri tulis ke, mana ada yang menceritakan sudut pandang orang Melayu kepada Pulau Pinang. Takkan saya nak tulis, semua saya nak tulis mampu ya. Boleh lah kalau saya nak tulis pun, tapi kena sabar. Cuma saya geram lah kan bila ada orang duk kata lagu ni kan. Sultan tu dia ada salah dia pun manusia. Dia bukan maksum. Kita ni pun bukan sempurna mana pun. Tapi orang kata biasalah, sebab pemimpin, kesalahan tu akan jatuh pada seseorang pemimpin. Okay, so sebagai penutup dia tadi, berapa kali penutup dah ni, apabila kita bercakap tentang sejarah, kita tidak boleh melihat kepada satu sudut. Kita kena menilai dari banyak faktor, dan kita kena tengok daripada kacamata yang lebih luas. Bukan mata kita saja, kita kena pakai kanta untuk kita tengok balik sejarah yang berlaku. Ini belum saya cerita lagi ada orang Cina, orang India yang kemudiannya masuk semasa tempoh sepanjang pendudukan Pulau Pinang.
Depa ni pokok Cina ni masa tu tak ada lah depa orang kata apa terlibat secara langsung dalam politik. Cuma ada sebilangan kecil saja yang turut terlibat. Contohnya macam Kapitan Koh Leh Huan. Koh Leh Huan, Kapitan Cina yang pertama Pulau Pinang. Macam Presiden kata masa kami duduk di Georgetown, dia kata di Georgetown ni tak ada orang Melayu. Georgetown dibina dalam keadaan British style. Dalam keadaan dan dia kata Georgetown ni memang Cina duduk, orang Melayu tak mau duduk. Orang Melayu lebih selesa duduk di kawasan-kawasan macam Sungai Ara, Sungai Jelutung, Ayam Hitam, tu semua kawasan orang Melayu. Dia sebut. Dan hampa fikir balik kalau Pulau Pinang tu dibuka oleh Francis Light, kenapa nama-nama tempat yang ada di Pulau Pinang tu dikekalkan dalam bahasa Melayu? Patutnya mai tanah kosong lah. Buka balik, pugak lah, maksudnya main pugak. Lepas tu dia kata ni Sungai James, yang ni Sungai Liverpool, ini Sungai Manchester, yang ni Sungai Derby. Kenapa dia tak buh nama sungai-sungai itu sebagai sungai-sungai orang putih kalau dia yang buka? Yang ni pun orang tak mau nak fikir. Yang pun pelik orang macam sejarah, tak mau nak fikir benda-benda simple macam ni. Georgetown, George tu siap. Georgetown tu nama raja. George tu nama King George. King George the Third, King George ketiga, Raja England pada masa tu. Jadi dia namakan George Town. Town tu bandar. Town tu bandar lah. Jadi bandar kepada George, bandar kepada Raja George. Okay. So dia sendiri tulis, kalau baca rekod-rekod orang putih kan, dia cerita kami naik perahu daripada Jelutung keluar ke Ayam Hitam apa semua ni, tembus ikut sana sini, ikut Jerejak lah apalah. Semua dia tulis nama-nama Melayu. Tapi pasal apa selama ni tak ada pun orang nak pergi lawan. Tiba-tiba main Prof Murad pun lawan-lawan tapi tak dapat sambutan. Saya pun pelik juga dengan orang Melayu ni. Hampa nak apa sebenarnya? Kan? Bila orang lain ambil tanah hampa marah, tapi bila orang suruh lawan hampa diam. Kan? Tak tahu masalah. Okey. Yang tu je lah kot. Saya tak nak bertiang. Okay, so itu saja daripada saya, tuan-tuan. Apa yang saya cakap ni ambillah sebagai pengajaran dan iktibar. Kita ni orang Melayu ni ramai, ada 18 juta. Tapi nak satu hati ni cukup payah. Saya duk buat video saya yang Patani tu, punya ramai orang komen. Apa duk cerita sejarah, duk cerita politik, duk salah UMNO lagu ni. Dia boleh pergi ikut politik, padahal kita nak cerita sejarah. Ni masalah mentaliti orang Melayu. Hidup orang ni, nak cakap kasar sikit lah, minta maaf lah. Hidup dah mampu dia pasal politik. Dia tak ada benda lain dah dalam hidup dia. Dia tak boleh nak keluar dah. Dia tak boleh nak fight langsung. Semua benda nak salah politik. Inilah kesilapan kita yang berlaku. Tak apalah, lebih-lebih saya duk baca pun, lebih-lebih pok-pok saya tu kalau tengok. Lebih-lebih kita ni dah macam tak berapa minat dah cakap politik. Lebih kepada nak berjuang, nak memperbetulkan bangsa. Itu adalah lebih baik daripada menyalahkan keturunan. Benda dah lepas lah. Memang benda tu dah lepas, kita lah kena pulihkan balik. Okey. Sebelum lupa, ada satu lagi saya nak kata. Kalau Perancis Light yang buka Pulau Pinang, hampa berdiri di bahagian Jermai tu, hampa nampak tak Pulau Pinang? Hampa berdiri di tepi laut. Tempat-tempat anak hantu pada ranjau sama orang tu, dekat stesen bas Batu apa semua tu, kalau hampa berdiri tepi jalan tu, tepi laut tu pun hampa nampak dah Pulau Pinang. So sangat tak logik kalau Pulau Pinang tu tak ada orang. Pulau Tioman yang dekat Pahang punya jauh daripada Penang tak nampak pada orang. Hampa pergilah berdiri di Tanjung Gemuk, hampa cari tengok boleh nampak ke Pulau Tioman? Tak nampak Pulau Tioman, tapi ada orang. Al-Mansur Suhaidi dah menyebut bahawa pada kurun ke-9 masih sudah ada manusia duduk Pulau Tioman. Main kat mana? Takkan Pulau Pinang yang dekat tu orang tak boleh nampak. Sedang Kalangkawi yang jauh pun ada orang. Ni kita tengok jarah tu, kita kena fikir jauh. Kita fikir banyak. Ni benda ni saya dah tulis dah dalam artikel-artikel lama saya. Saja saya nak jawab soalan ni orang yang Simei kata tu lah. Itulah. Okey nah. So sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.